Amen。 Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian dikasihi Tuhan. 弟兄姐妹，今天早上好。 Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang Yesus penolong yang setia dalam pergumulan hidup. 今天主题就是耶稣是生活挣扎中忠实的帮助者。 Dan ayat yang diberikan itu dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. 然后今天的圣经经文就是取自于马太福音的11章28到30节。 Saudara boleh membuka Alkitab dan saya sudah tampilkan di depan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. 弟兄姐妹可以打开圣经，也可以从视频上读这道经文。 Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. 凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。 Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 神的圣经文就到此为止。 So, saya percaya bahwa bagian yang kita baca hari ini bukanlah ayat-ayat yang asing di telinga kita. 我相信今天我们所读到的经文，对我们都很熟悉， Terutama saudara di ayatnya yang ke-28. 尤其是在28节。 Ini adalah sebuah undangan dari Tuhan Yesus kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. 这就是耶稣邀请一切烦劳苦担重担的人来到他那里。 Apalagi saudara ketika Yesus gitu ya, atau diajarkan ya, firman Tuhan mengajarkan bahwa Yesus itu memahami semua pergumulan dan kegelisahan yang kita alami. 尤其我们知道神的话教导我们，耶稣他了解我们所经历的焦虑还有挣扎。 So, mungkin kita di tempat ini juga suka menyanyikan ya lagu Allah Peduli. 可能在这方也很喜欢唱一首诗歌，叫《上帝在乎我》。 Dan kita berpegang pada janjinya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. 而我们都喜欢守着他曾不离弃我们的这应许。 Dan Yesus itu bukan saja Allah yang baik, tapi dia juga Allah yang berkuasa. 而耶稣不仅仅是美善的神，在乎我们的神，而他也是掌权的神。 Kita percaya bahwa Yesus itu sanggup melakukan berbagai mujizat. 我们知道耶稣他能够做一切的奇迹， Sehingga perkataan Tuhan Yesus, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 所以耶稣在这里说：“我就使你们得安息。” Seringkali menjadi sebuah janji Tuhan yang indah, yang menjadi pegangan bagi semua orang percaya. 时常就成为主美好的应许，便成为信徒的扶持。 Tetapi saudara, apakah kelegaan yang dimaksudkan Yesus di sini berarti bahwa Tuhan itu akan melepaskan kita dari semua pergumulan, dari semua beban hidup yang kita hadapi? 但是得安息在这里，耶稣的意思是否神将把我们所有经历的挣扎和生活的负担都离开我们呢？ Apakah kelegaan itu artinya Tuhan akan menjawab semua doa kita sesuai dengan yang kita minta? 得安息是不是意味着神将回答我们所欲望的祷告？ Saudara, realitanya kita menemukan tidak selalu orang-orang Kristen dilepaskan dari masalah hidup, betul tidak? 现实我们可以发现，不一定基督徒可以脱离生活上的问题。 Ada orang-orang percaya yang datang kepada Tuhan dengan pergumulan hidupnya yang berat, tetapi kondisi tetap tidak berubah. 很多信徒都以他所有生活上的挣扎来到神那里，但是境况也没有什么变化。 Saudara, kita bisa melihat Rasul Paulus, dia bergumul, dia minta Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. 我们也可以看到保罗他挣扎的，然后恳求神把他肉体上的刺拔掉。 3 kali ia berdoa, tetapi Tuhan
tidak mencabut duri itu. 他3次的祷告，但是神没有把那刺拔掉。 Nah, maka saudara, jadi kelegaan seperti apa yang Yesus maksudkan di ayat ini? 那么耶稣在这里说的安息是什么意思呢？ Saudara, mari kita lanjutkan ke ayat yang ke-29. 然后我们继续看30 29节和30节。 Pikullah kuk yang kupasang, lalu ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. 负我的恶，然后30节，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。 So, perhatikan bahwa kelegaan itu diberikan dengan apa? Dengan memberikan kuk untuk dipikul. 在这里我们可以看到，得到的安息，这是要负的恶。 Nah, saudara, kuk itu terbuat dari kayu yang dipasang di leher lembu atau bahu seseorang. 恶是一种梁柱，它套在人或者牛的颈脖上的。 So, tujuannya adalah supaya berat dari sebuah beban itu terdistribusi secara merata. 所以它负债的那个重担可以均匀的， Sehingga saudara, beban itu lebih mudah untuk dipikul. 所以在负债的时候会感到比较容易。 Jadi saudara, kuk ini bisa dikenakan kepada lembu yang akan membajak atau juga kepada manusia. 这恶可以割套在人或者牛的身上。 Jadi saudara, kalau berdasarkan ayat tadi, ya saudara, tidak benar kalau orang yang mengikut Yesus itu diberikan kelegaan, itu dilepaskan dari semua beban hidup. 所以就按着这经文，我们可以知道，不是跟随主的人都可以把问题都脱掉。 Maka saudara, mari kita kembali kepada pertanyaan, apa yang Yesus maksudkan dengan kelegaan? 所以我们就回到这个问题：耶稣所说的安息是什么意思呢？ Atau mungkin pertanyaan yang lebih tepatnya, kelegaan dari beban hidup seperti apa yang Yesus maksudkan? 或者比较准确的问题就是神重担中得到的安息是什么意思？ Setelah kita akan melihat ya bahwa kata beban berat di ayat 28 ini sama dengan yang dipakai di bagian lain, khususnya pasal 23. 我们可以看到，在这28节所说到的重担，和在其他部分，就是马太福音23章那里说到的重担是同样的。 So, saya bacakan ayat yang pertama, kedua, dan ayat keempat ya. Lalu berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri sedikit pun tidak mau menyentuhnya. 在第1节那时，耶稣对众人们和门徒讲论说，文士和法利赛人坐在摩西的位上。第4节，他们把难担的重担困起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。 Nah, dari ayat-ayat ini saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa yang menindih kehidupan orang-orang Yahudi saat itu adalah tuntutan keagamaan. 从这些经节，我们可以看到，当时承压犹太人生活的重担就是宗教的要求。 Para ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan berbagai aturan dan banyak hukum supaya diterima oleh Tuhan. 在这里，文士和法利赛人为了要被神接受，他们教了很多的律法和条规。 Nah, inilah yang membuat rakyat Yahudi letih lesu dan berbeban berat. 这就使犹太人苦担重担。 Nah, saudara, seperti apa beban berat yang diajarkan kaum Farisi? Itu kita bisa baca di pasal berikutnya, pasal 12. 法利赛人他们教了什么重担呢？我们可以在下一章，就是第12章里可以看到。 Saat itu terjadi perdebatan antara orang-orang Farisi dengan Yesus. 那时候法利赛人和耶稣起了争议。 Kenapa? Karena murid-murid Yesus memetik bulir gandum untuk dimakan pada hari Sabat. 因为耶稣的门徒在安息日掐起麦穗来吃。 Nah, menurut aturan orang Farisi,
memetik bulir gandum di hari Sabat itu sebuah pekerjaan dan itu pelanggaran. 那么按照法利赛人的律法，在安息日里掐起埋穗，就是一种违法。 Tetapi Yesus mengutip kitab para nabi dan berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. 但是耶稣就引用先知书的经文，并说到：“我喜爱连续。” Jadi kasih adalah hukum yang lebih tinggi dari sekedar aturan orang Farisi. 所以爱的律法比法利赛人的律法要高。 Nah, sesudah itu, masih di hari yang sama, hari Sabat, di sebuah rumah ibadat, Yesus menyembuhkan seorang yang tangannya mati sebelah. 然后还是在安息日里，耶稣在堂会里医治了一个枯干一只手的人。 Nah, hal ini lagi-lagi dianggap sebagai pelanggaran bagi orang Farisi. 这是还是被认为违反了法利赛人的条规。 Hukum Yahudi saat itu menyatakan bahwa menolong orang yang sedang sakit itu dihitung sebagai pekerjaan. 当时犹太人的律法，在安息日里医治别人也是一种工作。 Padahal kan di hari Sabat Tuhan melarang orang bekerja. 而我们知道，在安息日，神不允许人们在工作。 Nah, jadi bagaimana? 所以要怎样呢？ Nah, lihat dulu kasusnya. 我们要看他的病情。 Kalau sakitnya itu mengancam jiwa, bisa mati hari itu juga, maka boleh ditolong dan diobati. 如果他的病情有生命危险，那么他那天也会失去生命的，那天他可以医治他。 Tapi kalau perawatannya bisa ditunda sampai besok harinya, tidak boleh ditolong. 但是如果可以拖到明天的，那么他们今天在安息日里不可以医治。 Lalu bagaimana dengan orang yang lumpuh satu tangan ini? Apakah harus ditolong? 那么这个一只手瘫痪的人，他在安息日可以被得救吗？ Nah, tentu tidak. Ditunda sampai besok pun masih bisa. 当然不可以医治他，因为可以拖到明天的。 Maka orang lumpuh ini menurut aturan orang Farisi tidak boleh disembuhkan di hari Sabat. 那么这瘫痪的人，按照法利赛人的律法，他在安息日是不可以被医治的。 Tetapi Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Dan dikatakan bahwa orang-orang Farisi segera membuat rencana untuk membunuh dia. 但是耶稣就在安息日里医治了他，所以法利赛人就在那一天里商议要怎样的除掉耶稣。 Jadi sebetulnya begitu banyak aturan orang Farisi itu ditambahkan kepada hukum Taurat. 其实有很多法利赛人的条规就增加在律法里。 Sebetulnya itu dengan tujuan menjadi pagar yang terluar supaya orang Yahudi tidak melanggar hukum Taurat. 其实就是作为一种外墙，使犹太人不要违反诫命。 Tetapi akibatnya aturan itu menjadi sangat kaku dan tidak mengenal belas kasihan. 但这些都导致变成很死板，然后没有怜悯的心。 Nah, maka sebagai ganti dari beban berat yang diletakkan orang-orang Farisi, apa yang Yesus tawarkan? 所以，作为替换法利赛人给的重担，耶稣给了什么呢？ Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. 就是在29节，你当负我的恶。 Artinya saudara, jangan mentaati hukum yang ditetapkan oleh orang Farisi. 意思就是不要遵守法利赛人所定的律法， Tetapi taatilah hukum-hukum dan perintah dari Tuhan. 但是要遵守神的律法和命令。 Karena aku lemah lembut dan rendah hati. 因为我柔和谦卑。 Artinya Yesus ini tidak hanya mengajarkan perintah Allah, tapi dia juga menghidupinya. 耶稣不仅教导神的命令，但他也把它活出来。 Tidak seperti orang-orang Farisi yang cuma memberikan hukum yang berat, tapi mereka sendiri tidak melakukan ajarannya itu. 就不像法利赛人，他们只是教了那个条规，但是他们自己也没有去遵守它，把它活出来。
Dan dikatakan kemudian sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. 然后接下来就说，因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。 So pertanyaannya, apakah betul beban yang Yesus berikan itu lebih ringan daripada beban orang Farisi? 那是不是真的耶稣所给的所给的负担比法利赛人给的负担轻省呢？ So, coba ingat salah satu perintah Tuhan Yesus ya. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. 然后我们就记得有一个圣经节在那里，耶稣说要跟随我的、跟从我的，他就要背我的十字架，负我的担。 So, bagaimana mungkin Yesus mengatakan pikul salib itu ringan dan menyenangkan? 那怎么可能背起十字架是容易轻松的呢？ Mengapa bisa begitu, saudara? 为什么会这样呢？ Karena waktu seseorang itu percaya kepada Yesus, dia dilepaskan dari kuasa dosa. 因为当一个人在信耶稣之后，他就有权势被从罪的权势上被释放。 Nah, waktu dia dilepaskan dari dosa, dia baru bisa melihat hukum Tuhan itu bukan sebagai beban yang menyiksa, tapi hukum Tuhan itu indah. 他从罪的权势被释放之后，他才可以看到神的律法是美好的。 Dan orang-orang yang sungguh percaya, sudah itu diberikan kekuatan untuk mentaati, melakukan hukum Allah dalam hidupnya. 然后信他的人，然后就得到神赐给他的力量，使他能够在生活上遵循神的律法。 Maka satu prinsip yang ingin diajarkan oleh Tuhan dalam ayat ini, suatu beban itu menjadi ringan dan manis kalau kita melakukannya dengan penuh kerelaan. 所以从这里我们可以学到一个原则，就是担子变轻省甘甜的时候，如果我们是心甘情愿的去做它。 Dan saudara, bagaimana seseorang itu dapat menanggung beban dengan kerelaan? 那么怎样一个人才可以心甘情愿的去背负担呢？ So kita akan menjawab, di balik kerelaan itu pasti ada kasih. 然后我们知道，在负担的背后一定是有爱。 Saudara, contohnya ya, misalnya saudara ada seorang ibu ya yang mengatakan, sebelum saya menikah, ya saya itu bilang sama calon suami, pokoknya ya sesudah menikah saya nggak pernah mau masak. 有一位女士，她在结婚之前，她就跟她的未婚夫说：“我结婚后，我是一定不要做饭的。” Masak itu sangat merepotkan dan saya nggak suka masak. Jadi saya tidak mau masak sesudah menikah. 所以做饭很麻烦，我不愿意去做饭。 Tapi saudara, apa yang terjadi? 但是发生了什么呢？ Menikah, lalu melahirkan, lalu anak itu masuk sekolah. 结婚后，她有孩子，然后孩子开始去上学。 Lalu wanita yang sudah jadi ibu ini ngapain? 然后这位当了母亲的女士，她会怎样做呢？ Akhirnya dia terpaksa belajar masak. 然后她必须的去学习做饭。 Setiap pagi harus bangun, bukan? Siapin sarapan. 每天早上，她必须早起准备早餐， Siapkan bekal untuk anaknya siang makan siang di sekolah. 准备给她的孩子们便当带去学校吃午饭。 Lalu kami kemudian terkejut, kok bisa ya kamu berubah? Katanya dulu janji nggak mau masak. 然后我都很吃惊的说：“你怎么会改变呢？因为之前你说你不喜欢做饭的。” Sebenarnya dia nggak usah jawab, kita tahu karena dia mencintai anaknya. 他不需要回答，我们也可以知道，因为他爱他的孩子。 Maka masak itu walaupun sebetulnya jadi beban, 所以其实做饭也是一种负担， itu menjadi lebih menyenangkan dan lebih ringan. Enggak jadi ringan, saudara, lebih ringan. 所以它就变成比较轻松。 Maka saudara, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman ini? 所以在这经文里，神的道，我们可以学习到什么呢？ Salah satu prinsip, mari melepaskan kuk yang diletakkan orang-orang Farisi dan minta Tuhan memasangkan kuknya kepada kita.
我们要放下法利赛人割套的恶，恳求神把他的恶割套给我们。 Saudara, memikul kuk itu adalah sebuah panggilan bagi setiap kita. 负恶是一种呼召， Memikul kuk itu adalah gambaran bagaimana engkau dan saya dipanggil untuk bekerja bagi Tuhan. 这描述了怎样你和我被神呼召来做神的工作， Melayani dia, 然后服侍他， menaati perintah dan hukum-hukumnya. 然后遵守他的命令和律法。 Itu adalah beban yang Tuhan taruh kepada semua kita. 那就是神给我们的负担。 Nah, maka masalahnya adalah bagaimana membedakan apakah kuk yang kita pakai itu memang diletakkan oleh Yesus atau oleh orang Farisi. 然后问题是我们怎样的可以去分辨我们负上的恶是否是耶稣的还是法利赛人的？ Nah, so pertanyaannya, seperti apa beban orang Farisi di zaman sekarang? 然后现代法利赛人的重担是什么样子呢？ So, saya rasa semua beban yang tidak Tuhan maksudkan untuk kita tanggung adalah beban orang Farisi. 不是所有神不要我们负的担子，就是法利赛人的担子。 Ada banyak beban dalam hidup ini yang menindih dan membuat hidup manusia itu letih lesu. 在这生活中有很多担子承压着人，使人疲惫不堪。 Ada orang-orang yang merasa lelah karena berjuang mendapatkan penerimaan dari dunia sekitarnya. 有很多人，他们懂得去拼命想得到这世界和周围的人的认可， Sehingga orang-orang ini menuntut dirinya untuk bisa diterima oleh dunia. 然后他就努力的拼命想让这世界可以接受他。 Setelah dunia, masyarakat kita menghargai orang-orang yang punya harta berlimpah. 这我们知道，我们的世界他们都珍惜那些有才的人、 Orang-orang yang cantik, tampan, 有美貌的人、 dan langsing. 身体好的人， Berat badan itu ada maksimalnya. 然后身体的重是有一个度量的。 Masyarakat kita itu menghargai orang-orang yang punya jabatan atau berstatus sosial tinggi. 他们都会珍惜地位高的人， Maka banyak orang berusaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat supaya diterima. 所以有很多人他们拼命的去满足社会的要求。 Begitu ada kesalahan sedikit saja, langsung dapat haters banyak. 只有犯了一点点的错误，就会出现很多仇恨者， Dan itu menjadi beban yang bisa menghancurkan jiwanya. 那成为可以毁灭他的生命的负担。 Setelah ada juga beban berat yang diletakkan oleh sebagian pemimpin gereja. 然后有一些负担是教会领导者给的负担。 Mereka mengajarkan kalau mau diberkati Tuhan harus rajin ikut semua program, kegiatan gereja. Semakin giat pelayanan, harus banyak persembahan. 他们有的在教导，如果你想被神祝福，你就要很努力的去每天侍奉，然后要给很多的奉献。 Nah, itu cara supaya hidupmu diberkati dan doa-doamu dikabulkan. 那就你的生活会被祝福，然后你的祷告也会被回应。 Akibatnya ada orang-orang Kristen yang rajin pelayanan. 导致有的基督徒他已经很勤劳的去侍奉了， Mungkin hidupnya setiap hari datang ke gereja. 但是可能他的生活每天都是在教会里， Tapi keluarga terbengkalai dan tidak terperhatikan. 但是他忽略了他的家人，没有去关心他们， Sampai kemudian terjadi konflik rumah tangga yang hebat. 然后发生了家庭纠纷， Dan pasangan itu tidak tahan lagi. 而他的配偶也不能忍容了。 Lalu orang-orang ini tanya, kenapa ya Tuhan padahal saya sudah giat melayani engkau? 然后他就问神：“神啊，为什么？其实我已经很努力的、很勤劳的去侍奉了。 Mungkin sekali beban yang dia pikul itu bukan yang Tuhan berikan. 很可能他所负的这个担不是神给他的担子，
Atau sebagian orang Kristen berdoa sekian lama tapi tidak mendapatkan kesembuhan. 可能有些基督徒他已经祷告了很长时间，他也还没得到医治。 Kemudian pemimpin gereja berkata, itu karena kamu kurang iman atau pasti ada dosa yang belum selesai. 然后有的领导者可能会这样的对他说：“因为你缺乏了你的信心，然后或者你的还有一些罪恶你还没解决的。” Lama-lama orang-orang Kristen seperti ini menyimpan rasa bersalah dan merasa Tuhan membenci dia karena dia tidak kunjung sembuh. 然后久而久之，这位基督徒的心里就开始的有内疚，觉得神是厌恶他的，因为他没有得到医治。 Inilah beban orang Farisi. 那就是法利赛人的担子。 Dan semua beban ini bukanlah beban yang berasal dari Tuhan. 而这些不是从神而来的担子。 Sebetulnya Tuhan sudah melepaskan kita dari semua beban itu melalui karya keselamatannya di atas salib. 其实神通过他在十字架上的救赎工作，他已经把我们从那些负担解放了。 Waktu Tuhan Yesus merentangkan tangannya di atas salib, itu menunjukkan bahwa dia mengasihi saudara dan mengasihi kita semua. 当耶稣在十字架上伸展他的双手的时候，那表示他完全的爱了你和我。 Di atas salib, ia menanggung semua dosa dan semua kelemahan kita. 他在十字架上背负了我们一切的罪恶和软弱。 Di atas salib, dia menerima kita apa adanya. 在十字架上，他无条件的接受了我们。 Saudara, kalau kita menghayati kasih Yesus yang hebat atas kita, 若我们深思耶稣伟大的爱， seharusnya kita tidak perlu lagi berjuang mendapatkan penerimaan dari orang lain, dari dunia ini, atau bahkan dari tuntutan diri sendiri. 所以我们应该不需要的去拼命得到别人的认可，或者这世界的认可。 Saudara, kalau begitu, bagian terakhir ya, bagaimana kita bisa membedakan mana kuk yang berasal dari Tuhan Yesus, mana yang berasal dari orang Farisi? 之所以我们要怎样才可以分辨哪个是主耶稣给我们的恶，或者是法利赛人给我们的负担？ Saudara, tidak ada cara magic, harus melalui kedekatan relasi kita dengan Tuhan Yesus. 我们就是要通过我们与神的亲密的关系来分辨。 Jadi saudara, istilahnya bagaimana kita bisa tahu bahwa beban yang kita tanggung itu dari Yesus? 所以我们怎样才可以知道我们所负的担子是不是从耶稣而来的？ Ya langsung tanya sama Tuhan Yesus. 我们就直接问耶稣， Bergaul dengan firman-Nya dan dengan berdoa kepada Dia. 我们与他的道还有祷告和他建立关系。 Semakin dalam kita mempelajari firman, semakin kita mampu membedakan mana yang Tuhan berikan bebannya atau mana yang bukan. 我们越深的认识他，我们就可以知道哪一个是神给我们的负担，或者哪一个是不是神给我们的负担。 Misalkan saudara tadi ya ada pemimpin gereja mengajarkan kalau doa minta kesembuhan tidak dikabulkan berarti kurang iman. 比如刚刚我们说到的，教会领导者说，如果你没有得到医治，有可能是你缺乏了信心。 Saudara coba cek Alkitab. 弟兄姐妹可以查看圣经， Rasul Paulus saja berdoa 3 kali minta Tuhan lepaskan tidak disembuhkan. 保罗3次的祷告要神把他医治他，但是神也没有回应他的祷告。 Berarti yang diucapkan pemimpin gereja itu beban orang Farisi. 所以那个教会领导者说的就是法利赛人的负担担子。 Sebanyak orang Kristen itu gampang dikibulin. 其实很多基督徒很容易的被欺骗， Menanggung beban yang tidak seharusnya karena kurang belajar Alkitab. 他们负了他们不应该负的担子，因为他们缺少学习圣经。 Nah, saudara, bagaimana dengan hal-hal yang tidak tertulis jelas dalam Alkitab? 那么那些没有被清楚的记载在圣经里的是怎样呢？ Misalkan saudara, apakah beban pelayanan saya itu terlalu berat atau tidak? 比如说我们侍奉的那些重担是不是很重？ Maka saudara kita bisa mencoba
cek dengan beberapa prinsip ini. 然后我们可以这以下的原则来去查看， Apakah beban itu makin lama makin terasa menyenangkan atau menyesakkan? 这个负担越轻松，或者越来越变重呢？ Apakah beban itu membawa kita semakin bertumbuh dalam karakter, lebih dekat dengan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama? 或者这重担使我们我们的性格变成长，更亲近神，作为周围人的祝福呢？ Apakah dalam menanggung beban itu kita semakin merasa damai sejahtera? 在我们负这个担子的时候，我们是不是有感到平安？ So kalau beban yang kita pikul itu membuat kita semakin letih lesu, 如果我们只负的这个担使我们疲惫， semakin jauh dari Tuhan, 使我们远离神， semakin menghakimi orang lain, 使我们去批评人， semakin merasa kepahitan karena orang lain tidak menanggung beban yang sama seperti kita. 而造成我们的苦毒，因为我们觉得别人的重担没有比我们重。 Saudara, kita harus waspada. Mungkin itu beban orang Farisi. 所以我们要注意，有可能那是法利赛人的负 Saudara, 担。 itu adalah beban-beban yang harus kita lepaskan. 所以那些重担，我们应该要把它脱掉。 Contoh yang jelas di Alkitab itu adalah kisah Maria dan Marta. 在圣经里有一个就是马达和玛利亚的故事。 Saudara, kesibukan Marta melayani Yesus itu tentu bukan hal yang buruk. 当然，马达忙碌的服侍耶稣，那不是一件不好的事情。 Tetapi kalau sampai kesibukannya membuat dia tidak semakin dekat dengan Yesus. 但是如果他的忙碌使他远离耶稣， Kesibukannya malah menghakimi Maria yang tidak sesibuk dirinya. 他的忙碌便论断玛利亚没有比他忙， So, itu kesibukan yang harus dilepaskan. 所以那个忙碌是必须要脱下来的。 Tapi mungkin saudara ada beban hidup yang kita tahu jelas dari Tuhan tapi tidak bisa dilepaskan. 但是我们有些负担，我们很清楚的知道那是从神而来的，但是我们也不可能把它放下。 Dan beban itu dirasakan terlalu berat. 然而我们感到那负担很重。 Waktu kita ada dalam situasi seperti itu, datanglah kepada Tuhan dan mintalah kekuatan darinya. 当我们在那种境况的时候，我们就要来到神的面前，恳求神赐给我们力量。 Percayalah bahwa Tuhan itu akan menyertai dan menguatkan. 我们要相信神会恩待和赐给我们力量。 Mungkin pernah mengenal ya seorang yang bernama Johnny Erickson Tada. 可能弟兄姐妹知道一位叫 Johnny Erickson Tada 的人， Umur 18 tahun, sudah dia terkena penyakit sakit lumpuh dari leher sampai ke kaki tidak bisa digerakkan. 在他18岁的时候，他颈部以下都瘫痪了。 Sejak usia remaja itu saudara dia mencoba berbagai cara supaya bisa disembuhkan dan dia juga berdoa bertahun-tahun kepada Tuhan. 所以在他青少年的时候，他就开始试法很多方法，然后祷告了很久，为了得到医治。 Sampai dia merasa hampir putus asa karena Tuhan tidak mengabulkan doanya. 直到他感到绝望，因为神没有回应他的祷告。 Sampai akhirnya Johnny mulai menerima kondisi lumpuhnya itu. 直到他开始接受他的身体瘫痪的这个情况， Dan kemudian dia mengalami kasih Tuhan. 然后他经历了神的爱。 Dalam satu bukunya dia menulis satu kalimat yang indah. 在一本书，他写了这一句美好的句子。 He has chosen not to heal me, but to hold me. The more intense the pain, the closer his embrace. Artinya Tuhan memilih untuk tidak menyembuhkan aku, tetapi memeluk aku. Semakin rasa sakit itu menjadi-jadi, semakin dekat ia memelukku. 神他选择不医治我，但牵着我。当
疼痛变得越激烈的时候，他越紧的在抱住我。 Bagi seorang Joni, beban yang diletakkan di bahunya adalah sakit lumpuhnya. 对于 Johnny 来说，那放在他身上的负担就是他身体的疼痛。 Tetapi beban itu akhirnya membawa dia semakin dekat kepada Tuhan. 但那些负担把他带到神那里。 Dan saudara kita yang pernah baca tulisan dia, berapa banyak tulisannya jadi berkat membawa orang percaya kepada Kristus. 而我们可以看到他所写的东西都可以把人带到基督里。 Dan beban itu menjadi lebih ringan karena Allah memberikan kekuatan kepadanya. 而那些负担变得轻省，因为神赐给他力量。 So, bagaimana dengan engkau dan saya? 弟兄姐妹，你和我如何呢？ Adakah kita sedang menanggung pergumulan yang berat? 我们有没有正在背负重大的挣扎？ Datanglah kepada Tuhan Yesus. 来到耶稣那里， Mintalah kepekaan, manakah beban yang berasal dari Tuhan dan yang tidak. 恳求灵敏的心来分辨哪个是神的负担，或者不是神给我们的负担。 Kalau beban yang kita pikul itu adalah beban yang tidak sepatutnya kita pikul, minta Tuhan kuatkan untuk kita bisa melepaskan beban itu. 如果我们背负的那个重担不是神给我们的重担，那么我们恳求神赐给我们力量，可以把这些重担放下。 Tapi kalau kita sedang menanggung beban yang terlalu berat hingga kita hampir putus asa, 如果我们也正在背负很重的负担的时候， mintalah kekuatan daripada Tuhan. 我们也要恳求神赐给我们力量， Niscaya Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. 要相信他将给我们得到安息。 Mari kita masuk dalam doa. 我们一起祷告。